Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, apa khabar semua? Saya mengharapkan semua dalam keadaan sihat walafiat dan insya-Allah diberkati Allah sementara kita menunggu PKP atau MCO ni to be over. So saya mengharapkan saya dapat menemani anda sewaktu masa-masa atau ada tempat untuk kita bermajlis ilmu sedikit, boleh ya? So seperti biasa kita bagi love, kita bagi like, kita bagi sharing ya, sebab majlis ini adalah percuma untuk semua. Kita boleh share sampai ke mana-mana yang ada internet. Sebab hari ni kita nak cerita, you dah nampak bawah-bawah tu yang hijau-hijau kan apa saya nak cerita hari ni kan. So saya mengharapkan anda semua bersedia dan saya kira kat rumah anda pun banyak bahan-bahan yang saya nak cerita hari ni. Paling murah, paling senang, tak payah nak beli banyak-banyak ni, okey, ada di belakang rumah atau dalam pasu sendiri pun. Baik, sebelum kita sambung, saya minta anda sekalian, saya mohon kita baca Al-Fatihah dan kita mendoakan dan kita sedekahkan Fatihah ni kepada semua seperti biasa yang sakit dan tengah bertugas untuk merawat orang sakit, itu pertama sekali. Dan jangan kita lupa kepada family kita sendiri, kepada mak bapak kita dan kepada adik-beradik kita, jiran kita. Yang paling penting satu Malaysia, satu dunia, rakyat yang sudi join kita doakan semua selamat dan Tuhan memberi protection sehingga habis masalah pandemik COVID-19 ni. Al-Fatihah. Baiklah saudara-saudara, amin. Semoga anda dapat fokus kepada bahan yang saya nak cerita pada anda ni. Namanya apa? Siapa tahu? Cepat. Lagi sekali, hari tu saya bawa daun kelor, hari ni saya bawa daun pandan. Yes, betul. Hari ni kita nak cerita tentang 22 khasiat daun pandan. Saya ingat kot bila saya buat search untuk kebaikan daun pandan ni, adalah kot 10 ke paling tinggi 2-13 khasiat. Rupanya ada 20 lebih yang baik-baik belaka. Dan saya cuba cari dia punya kesan sampingan. Faham tak? Dia punya bad effect. Selalunya kalau kunyit ke, halia ke, ataupun bawang putih kan, kalau banyak sangat kan dia ada kesan sampingan, tak boleh dengan makan pencair darah kalau you makan ubat untuk jantung semua kan. Tapi yang ni hari ni, you jangan risau. Yang ni tidak ada side effect, okey? Dan you tak akan boleh makan berkati-kati pun, yang dinamakan daun pandan. Okey, siapa yang kat sini yang ada daun pandan kat rumah ataupun tanam pokok pandan kat rumah, sila type kata saya ataupun yes, ataupun bagi like atau love. Berarti banyak love tu, banyaklah daun pandan kat rumah. Jangan beli, okey, yang ni kena cari sendiri. Yang saya cerita selalunya kalau boleh 70% tak payah beli. Kalau nak perlu beli pun benda-benda yang susah. Seperti semalam saya cerita madu tualang kan, madu kelulut yang susah, yang especially yang daripada forest, yang tu memang susah. Semalam pun ramai orang minta bila nak datang, bila nak sampai semua. Saya tak boleh buat macam kilang. Zaman COVID ni, kilang pun tak buka semua. So saya kena order betul-betul, ambil betul-betul, hantar di perkilangan yang kecil-kecil tu supaya mereka tolong masukkan dalam botol. Jangan pegang langsung, berarti kita tak boleh tempuh. Kita nak pure seasli mungkin. Okey, itu yang saya cari pada anda. Di minggu depan insya-Allah akan sampai bagi mereka yang order. Yang belum order, sila order dulu. Benda tu bukan emergency, you boleh tunggu at least 5-7 days pun boleh, betul tak? Jangan risau. Baik, hari ini kita cepat cerita. Semoga you dapat lagi satu keuntungan belajar tentang herba-herba Malaysia ataupun yang ada di Nusantara kita. Ready? 22 sebab kenapa you kena main dengan daun pandan ni. Selalunya daun pandan ni orang buat untuk apa? Kan kadang-kadang orang buat untuk jadi pewangi makanan-makanan kita, nasi kita ataupun lauk pauk kita, betul tak? Ataupun nak jadi warna supaya dia jadi kehijauan, betul tak? Cantik, hijau-hijau muda kan. Lepas tu siapa yang nak bagi penyedap pun, siapa yang pandai ni, setengah orang balut ni dengan dia nak bakar daging pun. I tengok kat tempat-tempat restoran Siam tu, dia buat pandan chicken. Wah, bukan main. Dululah zaman saya makan chicken dulu. Bukan main sedap dia buat kan, dengan bau aroma dia. Tetapi itu dari sudut kulineri, masakan.
Hari ni saya nak cerita yang daripada family namanya Pandanaceae ni. Pandanaceae ni adalah satu family yang berbentuk daun yang lebar-lebar, panjang-panjang macam ni. Okey, kalau you dapat 2 atau 3 lembaran macam ni, atau 2-3 keping macam ni, dah boleh buat sebahagian besar rawatan untuk sehari suntuk. Saya cerita ya. Baik, mulakan dengan nombor 1 ialah, nak tahu tak nombor 1 apa dia? You cuba teka penyakit yang paling popular kat Malaysia. Selain daripada jantung, selain daripada kanser, bukan nombor 1 kan, diabetes. 10 hingga 12% daripada rakyat kita menghadapi masalah diabetes. So salah satu daripada cara ialah dengan DND, diet yang saya cerita tu kan, you buat rawatan melalui diet tanpa pakai ubat, kecuali kalau you dah pakai insulin, yang tu dah memang kita buktikan. Tapi untuk mempercepatkan, untuk membantu, kita pakai pandan. Okey, saya cerita caranya, boleh tak? Orang diabetes, untuk mengkontrolkan you punya insulin supaya dia lebih sensitif balik, maka you ambil dua seorang untuk sehari, 2 ni dah cukup. Ataupun kalau you nak confident sikit, you ambil 3, you potong lebih kurang 2 inci atau 1 inci, kalau agak kecil-kecil lah kan. Lepas tu you masukkan dalam periuk, you rebus dalam air yang 3 gelas. Ingat, 3 gelas yang lebih kurang 200-250 ml. Gelas-gelas ditarik tu, saiz yang gelas biasa tu, 3 gelas you masuk, you rebus dengan racikan you punya daun pandan ni, you rebus dia sampai tinggal 2 gelas. Agak-agak lah kan. Okay, you agak lebih kurang 1/3 dah rebus, dah jadi wap semua, dah keluar. Jadi air tu you nak tapis pun boleh, you nak masuk dengan pandan tu sekali pun boleh, tapi saya tapis lah. You minum 2 kali sehari. Okey, bagi suam lah kan, ataupun you nak campur sikit honey pun boleh. Itu cara utama untuk kebanyakan penyakit yang saya cerita hari ni. Cara tradisionalnya itu caranya. 3 batang ni, saya ulang lagi sekali, you potong halus-halus, kecil-kecil lah, 1-2 inci. Lepas tu you rebus dia, bagi keluar dia punya semua zat-zat yang ada alkaloidnya, ada saponinnya, ada flavonoidnya, ada tanninnya, ada polifenolnya, ada glukosodanya, ada isoprin. Nama ni pun saya tak boleh ingat, tetapi membuktikan Tuhan bagi sekampung cerita tanaman belakang rumah macam ni saja pun, you baling je dia boleh hidup. Dia punya manfaat Tuhan bagi begitu dahsyat. Maha pemberi, maha pemurah, maha penyayang. Tuhan tu, Allah kata, semua yang aku bagi ni mesti ada dia punya manfaat. So ambil dia punya cara saya cerita tadi tu, dengan siap 2 gelas tu, 1 gelas pagi, 1 gelas malam. Nanti kalau saya cerita, kalau bukan yang spesifik, itu cara you minum. Boleh ingat semua? Okey, kalau nak manis tambah apa saya kata? Gula. Kalau gula pula, gula datang daripada honey lah, daripada stevia pun boleh. Baik, nombor 2 ialah penyakit blood pressure. Sama juga, blood pressure buat sama macam cerita tadi. Tiap kali you buat ni lepas 2-3 hari ataupun seminggu, you make sure you check tau. You punya glucose pun kena check, you punya blood pressure pun kena check. Jangan sampai jadi hypo pula nanti. Namun tak bolehlah dalam sekali 2 you dah dapat dia punya impact kan. Kadang-kadang sampai, saya selalu kata, minimumnya seminggu 2 minggu. Baik, nombor 3 ialah rheumatic ni sakit-sakit tulang, rheumatism kan, sakit-sakit tulang, sakit sendi. Tak payahlah tunggu sampai rheumatoid arthritis tu, memang dah serius sangat. Okay, tapi yang penyakit-penyakit yang susah nak lipat kaki ataupun susah nak pergi semayang semua tu, penyakit orang tua-tua ni, ataupun penyakit orang yang suka sports dulu dan sekarang dah rasa dia punya dia punya keras-keras joint dia tu, maka you ambil minuman daun pandan ni. Tapi ada juga orang buat yang ni, you boleh sama juga, you ambil daun ni 2-3 helai macam ni, you racikkan dia, tak payah kecil sangat, tapi you nak tumbuk pun boleh, you nak blend pun boleh. Apa you buat ialah you rebus dia dengan minyak kelapa. Kalau saya pernah saya buat campur dengan minyak sacha inchi oil. You pernah dengar kan sacha inchi oil? Bukan saja bagus untuk omega 3, tapi dia bagus untuk kulit juga. Okey, so yang ni saya ambil 1-2 sachet. Kalau untuk 3 helai, saya bubur 3 sachet. Saya bukan sampai rebus lah, sampai dia panas sikit.
Lepas tu sampai dah nampak bau aroma tu dah keluar, minyak tu, okey, minyak tu you sapu bahagian-bahagian lutut ke kaki ke sendi. Siap. Nombor 4, masalah yang lain pula, amalan minum ni boleh untuk orang yang sakit-sakit badan, lengong-lengor balik kerja. Amalkan minuman yang murah dan cukup berkhasiat. Nombor 5, orang yang ada kadang-kadang macam tersepit saraf. Tahu tak tersepit? Ni macam ada sikit-sikit kebas. Selalunya doktor kata tak cukup vitamin B dan sebagainya. Dia dah bagi vitamin B tapi dia punya impact belum cantik. You tambah dengan minuman air apa saya tadi, air larutan daripada daun pandan. Fantastic. Okey, seterusnya, siapa yang tak ada selera makan, tahu tak ada selera makan, ni lah tak lalu makan, kadang-kadang tu macam tak ada mood, tak ada selera, orang selalunya stres ataupun makanan tak sedap ke apa tak tahu, tapi selalu kanak-kanak, kan you pernah dengar tak, kanak-kanak susah nak makan, you acahkan dengan ada makanan yang ada pandan, nasi bubur pandan sikit, minuman dia, sirap dia bubur pandan, sirap pun jangan pakai apa tu sirap gula, pakai sirap apa, sirap honey, kan, betul tak? Yang tu bagus sekali. Maksudnya dia kena diacahkan, rupanya pandan ni menaikkan nafsu makan. Baik, sikit lagi saya cerita. Ada benda yang pelik-pelik orang tak pernah dengar. Pandan ni kalau kita tumbuk halus-halus, kita lumat dia betul-betul, ambil kecil-kecil. Kalau you ada gaham yang berlubang, zaman Covid ni nak pergi dentist takut. Ni zaman sekarang ni, orang sakit-sakit gigi, sakit-sakit gaham, you sumbat dia ni, okey. Kalau sakit gaham tu you kena oles dia lah, kena massage dia kat bahagian yang begak-begak tu. Dia ada anti-inflammation. Dia boleh bunuh virus, bunuh bakteria. Dia bukan sangat virus, sorry. Sebab tu saya tak recommend ni untuk antivirus. Dia lebih kepada antibakteria dan anti-fungus. Okey? Sebab tu nanti bila saya cerita seterusnya, lepas diarrhea ni, nombor 8 pula saya nak cerita ialah saya dah tukar dia punya number ni supaya saya tunjuk tentang kecantikan. Untuk orang perempuan saya berbual last sikit, okey, sebab yang tu cuma untuk kecantikan. Tapi untuk sakit perut ni, orang yang krem-krem selalu ni, bagus sangat minum apa tu air daun pandan, okey. Dan barang dia ingat, daun pandan ni boleh dipadukan atau ada paduannya, ada partner dia dengan, selalunya yang direkomend ialah jahe ataupun halia. Very good. Okey, halia dengan daun pandan first class. Okey, nak bubur tak bergula, no problem. Setengah orang bubur cubit garam pun. You kena cuba-cubalah. Tapi yang penting untuk krem perut, okey? Dan masalah-masalah pencernaan. Maksudnya kadang-kadang meragam perut kita, amalkan air panas yang masukkan dengan apa tu daun pandan. Baik. Pendek cerita teh pandan lah kan. Okey. Baik, sekarang saya nak cerita tentang sembelit dan apa tu diarrhea. Satu sembelit, satu diarrhea. Sembelit ni susah nak buang yang besar. Satu lagi yang cirit-birit pula nanti. Kalau you ada dua-dua masalah ni, dia boleh mengimbangkan. Dahsyat tak? Sebab tu alternative medicine ni, perubatan-perubatan herba, perubatan orang lama, penyakit-penyakit yang daripada kuno lagi dah pakai ni, you jangan anggap mereka tu apa orang panggil backward ataupun ketinggalan. Mereka tu sebenarnya paling bagus. Dan kenapa farmasi tak nak jual daun-daun pandan semua ni, sebab apa? Sebab dia tak boleh patent. Semua macam ni, tak ada satu farmasi ataupun gergasi besar macam mana pun company you tak boleh kata ni hak ni I punya. Boleh faham maksud I? Kecuali you ambil pandan ni, you pergi modify, you campur benda lain, you bubur brand you baru boleh. Tapi kalau I tunjuk macam ni, ini bukan saya punya, ini kita punya semua. So kita kena pakai ni. Okay? So sebab tu you tak akan nampak ada pandan punya kapsul ke apa-apa, tak. You kena buat sendiri. Okey. Bagus ya. You kena tahu diarrhea pun boleh, sembelit pun boleh. Nombor seterusnya, nombor 10, nombor 9. Nombor 9 asam urat. Kata orang Indonesia asam urat, tapi bahasa kita ialah gout. Orang gout, orang tadi kan saya cerita ada rheumatik, ada rheumatism dan ada penyakit arthritis. Gout salah satu daripada, bukan setakat dia menghilangkan atau mengurangkan sakit, dia nak cure, lambat juga gout kan, tetapi dia mengurangkan sakit, tetapi dia lebih penting dia melawaskan kencing untuk mengurangkan uric acid. Itu caranya dia membantu gout. Okey. Dan seterusnya nombor 10, demam tinggi. Maksudnya demam kuat lah. Siapa yang demam agak susah nak turun dengan
Panadol terlalu banyak pula nanti kan. So you ambil dengan cara ni, minum dia, lama kelamaan dia akan surut dia punya temperature tu, insyaAllah. Kalau tak mau turun juga, memang you kena pergi jumpa doktor lah dulu, betul tak? Okey, bagus untuk demam. Tak kira budak-budak pun boleh you cuba. Okey, baik, sambung sikit. Nombor 11 ialah yang ni bagi saya ataupun anda yang pernah kena kanser, you memang suka dengar ni. Maksudnya bagi mereka yang anda yang belum kena kanser, you kena amalkan ni, dia sebagai preventif. Ataupun orang yang dah kena kanser, inilah minuman tambahan you setiap hari. Selain daripada yang saya ajar you macam mana nak jaga diet supaya tak makan susu, tak makan gula, tak makan daging semua tu, yang ni lah dia punya amalan minuman. Kalau kita tak ada air kelapa still one of the best. Tapi air pandan ni pun ada dia punya kebaikan tersendiri. Bagus tak? Kanser sebab apa? Dia ada antioksidan. Dia boleh, seterusnya nombor 12, dia boleh detox pula. Detox ni, bila you dengar perkataan detox, maksudnya D tu keluarkan, tox tu maksudnya toxicity. Keluarkan bahan yang toksik. Maklum saja kan, makanan, minuman kita, asap semua kan. So kita selalunya ada banyak bahan toksik, so dia boleh nyahkan toksik ni melalui minuman. Macam saya cerita tadi, awal-awal saya cerita macam mana nak minum, macam mana nak buat dia. Senang je kan. Lepas tu untuk detox ni, saya nak kemaskan pemikiran you. Kenapa dia macam tu? Didapati dalam kajian, dia fokusnya lebih kepada liver. Dia membantu liver untuk meningkatkan fungsi dia. Sebab you tahu kan, liver lah kelang yang menapis semua bahan-bahan toksik dan buang dia. Okey, ambil benda baik, buang benda yang tak baik. Dahsyat kan? Okey, seterusnya nombor 13, dia boleh membantu orang tak boleh tidur. Rupanya amalan untuk orang tak boleh tidur ni macam-macam kan. Dulu kalau siapa ingat, bunga telang, serai, apa lagi? Semalam saya kata honey pun boleh kan, honey panas kan. Tapi hari ni yang lebih kuat, you boleh cari jawapan ialah melalui daun pandan untuk orang yang untuk memudahkan dapat tidur. Okey, dan selalunya kalau siapa yang pandai buat essential oil, saya tak pandai, baru duk belajar, belum pandai lagi, saya tak berani cerita kan. Tapi siapa yang pandai buat minyak aroma dia, ni bagus untuk you nak tidur, biar dia kenakan bauan aroma daun pandan. Baiklah, seterusnya ialah nombor berapa dah, insomnia. Lepas tu nombor 14. Tadi saya tulis, lepas tu sekarang saya nak bahagikan, nak masuk ke bahagian beauty pula. Penyakit kulit, orang-orang yang lelaki ataupun perempuan yang bermasalah kulit, terutama sekali yang didapati untuk daun pandan ni, dia orang kata yang bagusnya panau. Tahu panau tak? Tak tahu bahasa Sabah Sarawak panggil apa panau kan. Maksudnya tinea colitis tu, tinea dermatitis kan, masalah you macam berputih-putih kulit tu, berpeta-peta tu kan, gatal kadang-kadang kan, kadang-kadang tempat berpeluh belakang-belakang baju you tu kan, itu dinamakan masalah panau ataupun masalah gatal-gatal kulit. You rajin-rajinlah minum air pandan. Setengah orang dia lagi sekali dia lenyekkan dia tu, jadikan macam paste, dia lumur kawasan-kawasan yang kena panau tadi. Saya lupa nak cerita tadi, ada satu yang terbaik saya dapat tahu. Dulu masa orang kena hikap, tahu hikap tak? Hikap yang tersedak tu kan, sekejap dalam 10 saat dia lagi sekali. Ada orang sampai 1-2 minit tu tak apa juga. Ada orang tu sampai, saya ada kawan sampai berjam-jam dulu. Saya tak tahu macam mana dia boleh dapat hikap sampai berjam-jam. Kalau zaman saya pun, saya praktis dengan kawan saya tu. Okey, saya bubuh kertas surat khabar yang kena air liur saya, atau ambil air lah apa-apa, saya tampal je kat dahi dia orang, 2-3 keping saya bubuh. Tapi ramai budak-budak dia lega pula tu. I tak tahu macam mana orang tua-tua dapat ilmu ni. Tapi zaman sekarang, kalau you tak ada surat khabar, tak ada kertas, dan you amalkan air katakan you ada pandan spare kat dalam you punya ni lah, kat tempat sayur, you potong-potong cepat-cepat, you masuk dalam air, biar dia berbau sikit, biar dia punya macam teh pandan tu, you bagi budak yang kena ni minum. Okey, untuk yang hikap. Yang ni satu pengetahuan baru untuk saya ni. Okey, kita habiskan. Ada sikit lagi, selera makan saya dah cerita tadi kan.
Saya ambil nombor 18 pula. Yang ni ialah untuk rambut. Okey, kita yang tak mau pakai bahan-bahan yang tak natural, yang sintetik kan, you boleh ambil ni untuk tujuan melebatkan rambut, menghitamkan rambut. Kata kajian setengah tu untuk yang rambut luruh, rambut yang rajin gugur. Dia gugur lama-lama nampak macam jarang rambut kita kan. Perempuan selalu risau. Pasal apa? Masalah hormon dia kadang-kadang mengganggu kecantikan rambut dan senang mendapat kadang-kadang kali momo pun. So semua ni boleh diguna pakai, minum. Itu satu daripada dalam keluar, tapi dilumur ke atas pun boleh. Selalunya dia orang campur dengan aloe vera ataupun dia ambil yang fresh macam ni je. You blend elok-elok ni, blend sampai dia jadi macam paste, you lumur dia. Bagi sampai kering, nanti you bilas macam biasalah, okey? You nak shampoo biasa pun tak apa. So amalkan ni setiap hari, kata pengguna, mereka mendapat rambut gugur tu berkurangan. Tapi untuk nak menghitamkan rambut tu secara natural dia perlukan waktu yang lama. Okey. Saya pernah cuba pakai daun pandan, saya pernah cuba pakai kulit ubi potato, ubi kentang, boleh juga, tapi dia tidaklah hitam macam yang sintetik tu kan. InsyaAllah boleh. Okey. Yang natural you pakai lagi selamatlah. Okey, bagus. Ada tadi untuk awet muda saya dah cerita belum? Untuk kulit, untuk rambut, memang orang perempuan pakai ni sampai untuk kadang-kadang dia buat untuk mandi wap, dia ambil bau pandan pun. Bagus untuk kulit you jadi halus, kata orang perempuan lah kan. Mesti kita kena try ni, buat mask pun. Sapu kan. Lepas tu ada seorang tu buat cerita, dia kata dia buat untuk scrub pun. Kulit-kulit yang banyak kering-kering tu semua tu, dia pakai daun ni untuk buat scrubbing. Okey, jadi orang kata boleh kulit tu sampai jadi halus mulus. Sampai dahsyatnya cerita macam tu kan. Jadi you nak campur tadi mask tu boleh campur dengan honey lah supaya dia jadi cantik. Honey sendiri pun ada antibiotik dia kan. Baiklah, kita nak habis cerita sikit lagi nombor 19 kan, sakit gigi, iaitu mosquito repellent. Tahu mosquito? Nyamuk. Kalau siapa yang ada pandan ni, you tumbuk-tumbuk sikit. Kalau tak ada essential oil, you buat sendiri. Bagi bau je pandan tu kat rumah. Tumbuk halus-halus. Macam orang buat pergi kenduri, bawa balik tu, apa orang panggil, bunga telur bunga telur tu kan dia bubur daun pandan yang halus-halus tu kan. Kan bau dia semerbak. Bau tu semut pula. Nyamuk tak suka. Satu lagi semalam saya kata serai. Serai pun nyamuk tak suka. So tanam banyak-banyak pandan, tanam banyak-banyak serai. Sekali-sekala you pergi potong-potong tepi-tepi rumah tu, bagi dia pecah-pecahkan. Kita ada banyak cabang dia tu kan. 2-3 tu you pecah-pecahkan kat tepi rumah tu, bagi dia gelai-gelai sikit, bagi bau. Kat rumah you bawa tarik 2-3 batang lagi, you tumbuk-tumbukkan dia, you bubur kat atas piring, you tidur. Okey. Okey, right. Cukuplah. Ada 1-2 lagi tu tak berapa. Ada orang claim yang dengan minum cara yang saya cerita ni boleh meningkatkan tenaga. Apa taknya kan, sebab dia ada banyak dia punya bahan-bahan mineral dan vitamin juga. Dan ujung-ujung sekali lepas orang beranak, lepas bersalin, ada orang kata minuman ni untuk relax, untuk menenangkan you punya, kan dah letih lepas bersalin semua tu kan. So nak meningkatkan tenaga dan untuk mententeramkan keadaan resah gelisah, memang ni yang terbaik. Saya ulang, yang resah gelisah tu saya tak tekankan tadi, rupanya yang ni yang antara utama orang pakai untuk distress. Ada orang yang pakai ni untuk stres sangat, dia minum air ni. Orang yang depression, orang depression yang murung-murung ni, yang sedih sangat ni, tolong. Okey, yang gelisah, dahlah gelisah, dahlah sedih, okey, kadang-kadang dia sampai jadi cemas pula tu. Yang ni antara yang terbaik. Sebab kata orang inilah antara penenang yang paling natural sekali. Cukup dulu saudara sekalian, saya dah kata yang ni antara yang terbaik dan natural, dan orang tak sangka semudah nampak daun pandan macam ni dia boleh. Kadang-kadang you lipat kan, you buat macam sanggul, betul tak? Kan? Lepas tu you bubur dalam nasi, you bubur dalam you punya makanan you. Wah, bukan main. Okey, cukup. Nasi lemak pun kadang-kadang orang buat nasi lemak daun pandan. Ada orang tanya macam mana nak pakai untuk stres. Minum. Basic dia minum.
3 line ni, saya ulang untuk mereka yang termiss tadi, 3 line lebih kurang macam ni. Ni dah banyak ni. Pembantu saya buat sampai 4 line. Selalunya saya recommend 3 line cukup. 3 ni pun dah banyak ni, cukup panjang pula tu. You potong lebih kurang 1 inci tu, you rebus dia sampai jadi 2 gelas. Daripada 3 gelas jadi 2 gelas. 2 gelas tu bagi 2, 1 pagi, 1 malam. Okey, sebelum makan pun boleh, lepas makan pun boleh, no problem dia tidak ada masalah. Okey, cukup. Halau nyamuk dah cuba, does it work? Menjadi tak? Alhamdulillah. Ya, mestilah. Ni yang saya cerita ni, orang kalau saya tak buat semua, mesti dah ada orang buat. Saya sendiri takkan nak boleh buat kajian semua, betul tak? Kan? So kita ambil yang best punya kajian ataupun pengalaman orang-orang yang betul-betul genuine, maksudnya ceritanya ikhlas. Terutama sekali saya cerita, kalau orang kampung yang buat cerita ni, selalunya saya akan ambil, saya pegang. Cuma dia tak kerti nak explain. Flavonoid lah, saponin lah, mana dia tahu, betul tak? Okey, air sarbat itu zaman puasa dulu. Sekarang air sarbat dah tak boleh. Sebab apa? Gula tu memang bawa penyakit. Okey, faham ya? Baik, cukup dulu. Anda sekalian jangan lupa, saya ulang lagi sekali, bagi mereka yang nak order honey yang betul-betul saya teruja sangat ni, sebab saya dapat yang pure dan daripada tualang dan hutan belantara yang betul-betul pure. Yang tu namanya DND madu lebah, satu lagi DND kelulut, ya. Yang kelulut tu kita dapat daripada yang certified dengan Mardi punya penternak dia. Sebab tak boleh sebarang penternak kan dia campur benda pelik-pelik kan. Sebab apa saya kata 77% hingga 80% banyak yang ada fake. Tahu fake tak? Dia ada sedikit penipuan. Kita tak nak. Kita nak give you the best. Kita jumpa anda. Siapa yang nak order tu, tolong lagi sekali saya tulis number admin saya. Jangan kejar tau. Bila kita dah terima you punya, katakan kita tak sempat respon, you jangan nak kejar marah-marah pula. Zaman-zaman COVID saya tahu you dah hantar duit, tetapi kadang-kadang tak menang tangan kita nak jawab, insyaAllah. Okay, terima kasihlah apa pun atas bantuan dan support anda. Semoga anda dapat apa saja yang saya cerita. Ada yang you kena beli, ada yang you kena buat sendiri. Okay, dan sejak lama saya tak cerita tu, anda jangan lupa garam pagi-pagi tu buat sendiri. Ni amalan yang wajib you buat setiap pagi dan setiap kali 500 ml. Dan 2 kali sehari bagi mereka yang nak lawaskan jaga prebiotik you, tak payah banyak-banyak, ambil fiber up. Okey, dan siapa yang tak lupa kepada Sacha Inchi Oil, that will be very good. Ini you punya main controller untuk jaga omega 3 untuk otak dan jantung dan peredaran darah. Cukup. Bye, kita jumpa lagi. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So, yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So, apa you kena buat? You layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah aje, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.